أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama berada di rumah Allah yang mulia ini. Pada malam ini insya-Allah seperti biasa kita akan mengambil beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kita baca dan juga untuk kita ambil pengiktibaran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Kahfi, di mana ayat yang akan kita bincangkan ini ayat berkaitan dengan sejarah juga. Kata separuh tafsir, ia sejarah yang berlaku antara dua orang lelaki di zaman Bani Israel. Kita tak tahu siapa lelaki itu, ya, dalam Quran pun tak sebut nama dia, tetapi kisah ini berlaku di zaman Bani Israel. Seorang daripadanya beriman pada Allah, seorang daripadanya kufur kepada Allah. Ada pula pandangan mufassir yang lain kata ia berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat bersama dengan seorang temannya. Sahabat Nabi ini namanya Abu Salamah. Isterinya itu Ummu Salamah, yang mana kemudian nanti akan jadi isteri kepada Nabi SAW. Beliau ini orang yang miskin. Lalu dia telah berbincang dengan seorang kawannya yang kaya raya tetapi kufur kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka ini dalam surah Al-Kahfi ayat 32, di mana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka satu misalan, dua orang lelaki kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah ia kepada rakannya semasa ia berbincang dengannya, aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Jadi ayat yang kita baca ini Allah menerangkan tentang permisalan, ya, nak tunjukkan perbezaan seorang yang beriman kepada Allah, yang ingat hari akhirat, yang ingat Allah, ya, bagaimana hidup mereka.
bagaimana cara mereka berfikir, bagaimana cara mereka menangani masalah, berbanding dengan orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang yang dalam hidup dia tak ada agama. Bagaimana mereka itu berfikir, bagaimana mereka itu menangani masalah, bagaimana mereka itu membuat keputusan. Allah nak tunjukkan kepada kita perbezaannya. Lalu Allah bawa satu contoh, dua orang lelaki yang akan kita sebutkan sejarahnya. Kata Allah dalam ayat ini, ada dua orang lelaki. Seorang daripadanya miskin, tak ada harta benda, hidup dengan ala kadar sahaja. Dan seorang lagi hidup dengan kaya raya. Allah gambarkan dalam ayat ini kayanya lelaki itu. Ja'alna li'ahadima jannatain, kami adakan bagi salah seorang di antara mereka itu dua kebun anggur. Dia ada dua kebun anggur. Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah Ta'ala tumbuhkan untuk dia di tengah-tengah padang pasir itu dua kebun anggur. Sebelah kanan kebun anggur 1 ekar 2 ekar, sebelah kiri kebun anggur 1 ekar 2 ekar. Banyak tu, ya. Anggur ni kalau kita tanam besar masjid ni pun hasil dia dah banyak dah. Kalau tanam 1 ekar tu dia punya hasil Masya Allah memang sangat banyak. Kemudian dua kebun anggur ini tak cukup dengan kebun anggur yang subur Allah bagi kat dia, Allah tumbuhkan di keliling pokok anggur tu, pokok anggur, keliling ladang pokok anggur tu Allah tumbuhkan pohon-pohon kurma. Ya, pohon kurma pula. Jadi kalau kita dekat Malaysia ni ibarat tumbuhkan buah-buahan yang mahal-mahal lah. Orang kata dekat tengah-tengah tu musang king, kan? Tengah-tengah tu dua kiri kanan 1 ekar 2 ekar musang king kiri kanan. Sebelah musang king tu pula Allah tumbuhkan pokok apa? Cepedak pula katakan. Ya. Jadi itu kalau kita kat Malaysia ni. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, oleh kerana cerita dia berlaku di negara Arab, Allah bawa contoh lah anggur dengan kurma lah. Jadi Allah kata aku tumbuhkan untuk yang kafir ini, aku tumbuhkan untuk mereka apa dia? Kebun anggur bersebelahan kiri dan kanan. Kebun anggur ini pula dikelilingi oleh pokok-pokok kurma. Ya. Dan kata Allah, di tengah-tengah antara kebun anggur kiri kanan tu, di tengah-tengah tu aku alirkan sungai. Jadi tuan-tuan bayangkan dia punya seronoknya orang kalau dapat kebun macam ni. Ya, dengan adanya sungai itu senang untuk dia mengairi, menyiram pokok-pokok dia, sebab itu pokok dia subur. Ya, dengan adanya sungai itu tanah jadi subur, macam-macam kegiatan mereka dapat lakukan. Ya. Jadi cuba kita bayangkan keadaan nikmat yang dia dapat. Jadi bila musim mengetam, mengambil hasilnya tu berapa banyak dia dapat tu. Ya. Pokok kurmanya dengan pohon anggurnya. Dan Allah tambah lagi, dia ada lagi harta-harta yang lain. Perniagaan-perniagaan dia cukup banyak. Ya. Jadi Allah kata aku berikan kepada mereka ini kebun-kebun yang hebat. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Wa kana lahu thamarun, ya. Kiltal jannati atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a. Dan kata Allah, pokok-pokok yang tumbuh tu, pokok-pokok anggur, pokok-pokok kurma tu pula, kata Allah, lam tadhlim minhu syai'a, tidak pernah menzalimi dirinya. Apa makna pokok-pokok tu tak pernah zalimi dirinya? Maknanya semua pokok tu mengeluarkan hasil-hasil yang sangat berpuas, tuan dia berpuas hati.
Kita ni kadang-kadang nanam juga, tapi pokok tu kita buat baik dengan dia, dia buat dek juga kita. Kan? Kita letak baja lah, itulah, inilah, tengok-tengok keluar buah tu, tapi rambutan tak lungkas. Kita letaklah itu macam-macam kita buat kan, pagar lah, itulah, inilah, tengok-tengok Allah, rambutan masam, tak lungkas, cepedaknya pula busuk. Itu buah-buah tu, pokok-pokok tu menzalimi tuan dia. Tapi dalam Quran ni Allah kata, pokok-pokok yang aku tumbuhkan untuk orang ini, pokok-pokok yang tidak pernah menzalimi tuan dia. Erti dia, hasil yang pokok kurma, pokok anggur ni keluarkan memang hasil yang sangat lumayan. Jadi bayangkan bila sekali musim tu berapa banyak dia dapat tu. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita kekayaan, kemewahan yang dimiliki oleh lelaki yang kafir ini. Wa kana lahu thamarun, dan dia ada harta yang lain pula. Maka selain daripada dia ada pokok-pokok tu yang hebat-hebat tu, dia ada pula harta yang lain daripada bisnes dia lah. Mungkin dia beli saham sana, beli saham sini, semua saham dia naik belaka. Jadi kaya raya dia. Jadi bila dia ni kaya raya, bila dia jadi kaya raya, dia tidak ada agama dalam diri dia. Allah bagi dia kekayaan, tiba-tiba dia tidak kenal Allah. Allah bagi dia kekayaan, tiba-tiba dia tidak ada agama dalam diri dia, tidak ada tauhid dalam diri dia. Apa jadi orang yang ada kekayaan tiba-tiba tauhid tak ada? Dia akan jadi macam Qarun lah yang kita cerita bulan lepas. Kan Qarun kan diberikan kekayaan, tapi dia tak ada agama, dia tidak ada Tuhan, dia tak beriman kepada hari akhirat. Satu benda itu pun tak ada dalam diri dia. Akhir sekali dia rasa dia Tuhan. Sebab apa? Dengan harta dia tu dia boleh perintah orang, dia boleh beli orang. Dia boleh beli orang. Aku bagi engkau 1000 pergi bunuh orang tu akan bunuh. Dia boleh beli orang. Sebab kaya tetapi tidak ada agama dalam diri dia. Begitu jugalah lelaki ini. Allah Ta'ala beri dia nikmat yang begitu dahsyat, tiba-tiba dia tidak ada agama, dia tidak ada iman dalam hati dia. Dia tak terfikir tentang syurga neraka, dia tak terfikir tentang azab kubur, dia tak terfikir tentang timbangan nanti di padang mahsyar. Dia tak terfikir semua benda tu. Yang dia tahunya, aku orang kaya, aku nak apa petik jari semua dapat. Yang dia tahunya, dia ialah orang yang banyak harta. Jadi lelaki ini, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, lalu berkatalah ia kepada rakannya semasa ia berbincang dengannya. Jadi si kaya ni, kata Allah, bila dia rasa dia kaya, satu hari dia yuhawiruhu. Yuhawiruhu ni dalam kitab terjemahan ni dia kata berbincang. Yuhawiruhu ni dalam bahasa Arab artinya dia berdebat. Aku cakap gini, engkau cakap gini, berbalas-balas cakap. Itu panggil muhawarah. Tujuan dia apa ni? Tujuan dia nak bermegah-megah dengan kekayaan dia. Jadi kawan dia ni orang miskin, dia kata, "Mai sini, aku nak cakap dengan kau sikit." Nak cakap dengan kau sikit. Kau tahu tak hari ni aku makan apa? Aku makan pizza hari ni. Kau makan apa? Kau mesti makan sambal belacan dengan nasi putih kan? Hari ni aku, kau tahu tak? Dia cerita dia punya kemewahan. Malam tadi aku duduk hotel 5 bintang. Satu bilik tu semalam harga dia dekat-dekat 5,000 aku duduk. Makan, seronok lah kita makan. Kawan dia miskin tadi, lele, air liu. Memang tujuan dia cerita tu nak menyakitkan hati si miskin ini. Nak menunjukkan bahawa aku ni orang kaya, engkau orang miskin. Nampak tu ya? Jadi dia jumpa kawan dia,
dia nak sakiti kawan dia dengan kekayaan dia. Apa kata dia? Dia kata, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Dia kata apa? Kawan, aku lebih kaya daripada engkau. Ya, nampak tu? Dia punya megah dia punya sombong dia punya takabur dia. Dia boleh beritahu dekat orang miskin ni, engkau apa ada? Kau tengok kekayaan aku, kau tengok kereta aku, tengok rim kereta aku berkilat tu, tengok rumah aku besar tu, engkau apa ada? Duduk rumah pun pintu pun nak tumbang. Tengok kereta aku. Begitulah lebih kurang. Dia cuba nak membanding-bandingkan kekayaan dia dengan kemiskinan kawan dia. Tujuan dia apa? Untuk mengecil-ngecilkan si miskin tadi, dan untuk bermegah-megah dengan kekayaan dia. Ya, saya baca setengah tulisan para ulama tafsir di abad ini. Dia kata samalah, separuh orang dia pergi luar negara, dia balik, dia tahu kawan-kawan dia semua orang miskin. Aku semalam dekat Washington, dekat sana makan restoran ni, sekali makan 1,000 lah makan. Dia hidang, aku pergi sana, aku pergi sini. Orang miskin ni dengar, dia terkebir-kebir biji mata. Kalau dia cerita tu, bulan depan kalau aku pergi, aku bawa kau pula, itu tak apa tu. Tapi sekadar nak beritahu, aku ni orang kaya, tengok aku boleh pergi, aku umrah. Kau tahu tak, aku buat umrah. Dekat aku pergi umrah, aku tak main lah umrah hotel jauh-jauh ni. Aku duduk hotel aku, hotel aku jalan 2 tapak dah tengok Kaabah dah. Tapi harga dia mahal itu sekadar 50,000 tak cukup kena 1,000, kena 100,000. Aku biasa je 100,000 tu. Dia cerita, dia berbangga dengan kemewahan dia. Ya, saya ingat lagi pesanan Tok Guru saya. Kata, engkau jangan pecahkan hati orang miskin, Mat. Macam mana Tok Guru? Engkau makan sedap-sedap kat kedai tu, orang miskin lalu dengan anak dia. Ya, dia nak beli tak ada duit, tiba-tiba kau tunjuk kau makan sedap-sedap kat dia. Dia kata, mana kita ada tunjuk tu Guru? Memang kau tak tunjuk, tapi bila dia lalu tu, dia nampak kau makan sedap. Anak dia kata, mak nak macam tu lah. Dia tak mampu nak belikan untuk anak dia. Kau tahu tak terhirisnya hati orang miskin tu? Saya tak percaya masa tu bila Tok Guru kata, bila terkena atas batang hidung sendiri, tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, kena atas batang hidung sendiri. Ingat masa duduk di Syria, masa mengaji dulu, tuan-tuan, suami isteri. Ya, saya ingat lagi, kasut saya, tali kasutnya dah putus, benang-benang kasut tu semua dah putus, terpaksa ikat dengan tali rapia. Sebab duit nak guna bayar yuran pula, isteri mengaji, saya pun mengaji. Kan kalau beli kasut baru korang, macam mana pula nak makan, yuran macam mana pula. Akhir sekali saya ikatlah kasut saya dengan tali rapia. Musim salji tu, pijak salji tu, Allah, dia punya sejuknya, tuan-tuan, atas tu. Rumah atas bukit. Pelajar Melayu tak duduk situ. Pelajar Melayu kata, Ustaz, apa duduk sini? Ini tempat orang miskin ni. Dia kata, kau tak apalah, kau duit banyak. Itu aku anak yatim, bapak mana ada. Tak apalah, aku duduk atas bukit. Bila duduk dengan dia orang, tuan-tuan, dia cerita, semalam kita makan kabab. Dia tak cerita kat saya, tapi dia cerita kat kabab semalam tu sedap. Rasa dia, kita ni nak beli tali kasut tak ada duit. Ketika tu baru saya terkenang cakap Tok Guru saya. Betul lah, masa tu terhiris hati. Bukan kawan saya niat nak sakiti saya, tak ada. Dia bercerita sama-sama dia, tapi bila saya dengar tu, terhiris hati. Baru saya faham apa kata Tok Guru saya. Tu dia kata, kalau kau nak makan juga kat luar, pergi makan kat restoran gelap, supaya bila orang miskin lalu, dia tak nampak kau makan. Nanti terhiris hati dia. Ini lelaki ni yang diceritakan dalam Quran ni, dia sengaja nak hiris hati orang miskin. Orang miskin ni, dia dalam miskin, nak beli apa benda tak dapat, kita pergi cerita pula kemewahan kita dekat dia. Lagilah dia rasa sedih, dia rasa dia paling malang. Anak dia pula ada dekat sebelah ni, mungkin anak dia
terasa ini bapa aku tak berguna ni, tengok kawan aku bapa dia macam-macam boleh ada, bapa aku tak berguna, macam-macam benda boleh berlaku. Ya. Gitu. Jadi dia kata ke kawan dia, aku lebih kaya daripada kau. Kau apa dia? Dan oleh kerana aku ni lebih kaya daripada kau, aku ada banyak kawan-kawan. Tengok kawan-kawan aku. Memanglah bila kaya ramai orang nak kawan dengan dia. Engkau siapa nak ikut kau? Semut pun tak nak ikut kau. Itu. Duit pun tak ada, tengok aku. Segala orang ikut aku, tengok. Nampak tuan? Orang kaya tetapi tidak ada keimanan kepada Allah. Ya, itu cerita dia. Kemudian dia bawa kawan dia, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan ia pun masuk ke kebunnya bersama-sama rakannya, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Dia pun bawa kawan dia masuk kebun tu. Masa dia masuk kebun tu, Allah kata apa? Dia masuk kebun dalam keadaan dia menzalimi dirinya. Ayat ni payah nak faham. Apa maksud dia masuk kebun dalam keadaan dia menzalimi dirinya? Salah ke masuk kebun? Itu tak salah itu. Tetapi mengapa Allah kata dia masuk kebun tu dalam keadaan dia menzalimi dirinya? Kata ulama tafsir, cuba tengok apa yang dia akan ucapkan bila dah masuk dalam kebun tu. Bila dia masuk dalam kebun tu, dia mula mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur kepada Allah. Apa perkataan tu? Cuba tengok. Qala ama adhunnu an tabida hadhihi abada. Sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Tengok. Ini perkataan kufur yang dia ucapkan. Apa dia kata? Dia masuk kebun tu, dia kata, teman, aku ni orang kaya. Apa yang aku ada ni, pokok-pokok ni, dia takkan binasa. Sampai bila-bila pun aku akan dapat hasil dia. Dia bercakap tentang kerja siapa tu? Itu kerja Allah tu. Sama ada buah dia akan berbuah lagi, tak berbuah lagi, itu kerja Allah. Itu. Sama ada kebun dia tu akan kekal, tak kekal, itu kerja Allah. Dia kena ingat, kebun dia kiri kanan, tengah-tengah tu sungai. Kena Allah hantar kepala air. Itu 1 minggu sampai 5 kali kepala air datang, takkan hancur pokok anggur dia? Allah boleh buat. Tapi oleh kerana hidup dia ni dikelilingi dengan kesenangan, apa dia nak dapat, dia tunjuk aja dia dapat, dia rasa dia boleh menentukan segala-galanya. Sebab bila ada duit, tunjuk apa je dapat. Nak tu dapat, nak ni dapat. Kita yang tak ada duit ni boleh tunjuk, betul tak? Cantik benda tu, berapa harganya? Itu, tengok kasut tu cantik, betul tak? Berapa harga ni cik? Itu, harganya 550 sepasang. Mak benda nak letak kat kaki 550. Tak apa cik, saya dah terlambat, ada meeting. Tunjuk boleh, tapi orang kaya tunjuk aja dapat. Berapa cik? 550. Oh, saya punya bajet 600. Ada yang 600 punya. Mak oleh kerana orang kaya ni, dia apa yang dia tunjuk dia dapat, apa yang dia nak dia dapat, dia rasa dengan duit dia boleh buat segala-galanya. Sampai dia tergamak mengambil kerja Tuhan. Apa kerja Tuhan? Kerja Tuhan ialah mengadakan dan juga mentiadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu kerja Allah. Mentiadakan sesuatu juga kerja Allah, bukan kerja manusia. Yang menumbuhkan pokok anggur itu Allah. Allah juga boleh matikan pokok anggur itu pada bila-bila masa. Tapi benda ni tak ada dalam benak fikiran dia. Sebab apa? Sebab hidup dia sudah dengan dunia. Hari-hari duit, hari-hari duit, hari-hari duit. Dia tahu masuk aja, dia tahu duit dia masuk aja. Dia tak terfikir langsung tentang Allah.
Sehingga sampai satu peringkat dia mengambil kata-kata Allah. Pokok-pokok anggur ni, pokok-pokok kurma ni, aku akan petik hasil dia sampai bila-bila. Dia tak akan musnah. Kawan dia yang beriman tadi pun dengar cakap dia, rosak dia ni, rosak dia ni, ya, dia dah mula kufur pada Allah ni, ini syirik ni, apa yang disebut ni. Tapi kawan dia dengar dulu, nak tengok apa lagi penyakit yang ada pada dia. Jom kita tengok apa lagi penyakit pada dia. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu wahai teman, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Apa kata dia? Aku yakin hasil pokok ni aku akan petik pada bila-bila masa, sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab aku takkan musnah, kebun-kebun ni juga takkan musnah. Aku akan kekal abadi atas muka bumi ni. Dia rasa dia boleh kekal. Dia lupa bahawa berapa ramai kalang kampung tu orang tua-tua dah tak ada. Mana ada manusia yang boleh kekal. Tetapi oleh kerana dia dikelilingi dengan kekayaan, apa dia nak dia dapat. Dia rasa dengan duit dia tu dia boleh kekal duduk atas muka bumi ni. Sehingga dia berani sebut, aku akan kekal tidak akan mati, kebun aku akan kekal tidak akan musnah. Dan kalaupun berlaku kiamat, ikut kata engkau kata ke aku itu kiamat ada ya. Kalau kiamat tu berlaku wahai si miskin, aku yakinlah Tuhan akan masukkan aku dalam tempat syurga yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab atas dunia dia dah bagi aku kaya, akhirat pun aku kaya. Oh, tengok itu kerja Tuhan dia ambil. Ya? Dia ingat atas dunia ni dia duduk atas emas, maka di akhirat besok dia duduk atas emas. Itu juga kerja Allah, bukan kerja dia. Ya, tetapi itulah tuan-tuan, bila manusia itu sudah hidup dengan kekayaan tetapi tidak dibimbing dengan agama, akhir sekali iman dia tercabut, agama tercabut, dan dia akan ambil kerja-kerja Tuhan. Ini yang sangat bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Sebab itu kita tuan-tuan, dalam agama kita ajar kita. Ajar apa? Ajar kita pertama sekali jangan berbangga dengan diri. Itu yang dihalang kita, dilarang kita daripada bersifat dengan ujub. Jangan bersifat dengan ujub, jangan bersifat dengan sombong, jangan bersifat dengan takabur. Ya, dapat apa benda pun, ingat itu bukan daripada kita, itu semua daripada Allah. Apa juga kita dapat, sama ada nikmat, sama ada ketaatan, semua datang daripada Allah, bukan daripada kita. Allah sebut dalam Quran, Allah beritahu kepada para petani yang padi dia menguning dekat sawah tu, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Wahai petani, kamu besok nak petik padi ya, nak ketam padi ya, aku nak tanya kamu, apakah kamu yang menumbuhkan padi ni ataupun aku yang tumbuhkan? Para petani kata engkau ya Allah. Ya, sebab apa? Sebab petani ni dia tahu dia hanya boleh semai benih padi aja. Dia semai kat tapak semayan tu. Bila semai itu tak, hanya Allah saja yang boleh tumbuhkan benih itu. Ya, dia tak boleh tarik, dia tak boleh semai padi kemudian dia tarik tumbuh padi, tak boleh. Dia semai dia baliklah. Allah saja yang boleh tumbuhkan. Lalu Allah tumbuhkan benih padi itu naik dekat tapak semayan. Daripada tapak semayan tu tengok dah gagah sikit, mereka pindahkan ke bendang. Sampai kat bendang tu, siapa nak besarkan padi tu? Allah lah yang membesarkan. Padi itu pun dah kuning masak, tinggal hari nak petik aja, tinggal hari nak diketam. Ya, siapa boleh selamatkan padi itu daripada musuh-musuh? Allah boleh gerakkan tikus-tikus yang datang daripada bukit-bukit sebesar apa? Sebesar kucing, datang pergi makan padi dia setengah jam, 1 ekar habis dia makan. Allah boleh buat. Tapi Allah kata aku tak buat begitu.
Aku suruh tikus-tikus tu duduk elok-elok dalam bukit, jangan serang pakcik ni. Sebab itu bila kau ketam padi tu, kau dapat hasil dia. Siapa punya? Siapa bagi? Engkau ya Allah. Sebab apa? Sebab daripada mula tumbuh padi, petani tak ada hubungan apa-apa. Hubungan dia hanya semai saja. Lebih itu semua kerja Allah. Sebab itu bila kita dapat apa-apa nikmat, kita tidak boleh nisbahkan nikmat itu aku dapat kerana kepandaian aku, aku dapat kerana kehebatan aku. Itu semua kurniaan Allah. Karena itu tidak ada pemilikan mutlak di dalam Islam. Ya tak ada, ini saya punya. Tak ada, dalam Islam dia tak ada macam tu. Ini Allah punya, dia bagi pinjam kat saya. Besar rumah Din, ini Allah punya, dia bagi pinjam kat aku. Dalam bank berapa ada? Adalah dalam 3-4 bilion adalah gitu. Tak banyak duit aku. Ya. Engkau punya duit? Bukan, Allah punya, dia bagi aku pinjam, dia bagi aku pegang jaga, tu je. Apa bukti? Buktinya Allah kata duit aku tu 2.5% engkau bagi ke orang miskin, keluarkan zakat. Allah arah macam tu je. Allah boleh arah, ni 2.5% ni bagi ke orang miskin. Aku pernah ambil 2.5%, aku bagi ke orang miskin. Apa kau bagi dia? Dah duit Allah, aku megang aja. Betul, dia minta aku bagilah. Begitu pemilikan dalam Islam. Tidak ada pemilikan mutlak. Segala-galanya al-milku lillah. Pemilikan sempurna hanya ada pada Allah. Tak ada kepada kita. Ya. Sebab itu orang mukmin dia takkan sombong bila dia ada kekayaan. Orang mukmin tidak akan bakhil kalau dia ada kekayaan. Sebab dia tahu ini harta Allah punya, bagi pinjam dekat dia. Bila suruh zakat, zakat. Bila sedekah, sedekah. Allah punya. Tapi lelaki ini dia tak ada agama. Agaknya dia ni sibuk berniaga, urus kebun dia sampai masjid tak pergi kot dia. Ya. Sampai masjid tak pergi, kuliah agama tak duduk. Habislah tuan-tuan. Ya. Habislah. Bila ilmu agama tak masuk dalam fikiran, dia akan jadi macam ni. Ya. Dulu saya ingat dulu masa peringkat permulaan kutipan zakat di negeri Selangor ni, ya, bila musim ketam padi tu kita pergi ke sawah padi, pergi, haji, keluarkan zakat padi haji, ya. Dia kata, ustaz lapar sangat ke ustaz? Saya ni tanam padi, dapat 12 buntil. Dapat 12 buntil, 1 buntil nak bagi orang miskin. Orang miskin mana ada tolong saya ustaz? Saya duduk tengah-tengah sawah tu tak panas-panas buta, saya seorang-seorang buat kerja dengan anak saya. Satu orang miskin pun tak ada tolong. Tiba-tiba dapat hasil kena bagi orang miskin. Ni mana ada adil macam ni ustaz? Satu lagi ustaz, ustaz sibuk minta saya zakat padi. Tu yang tanam cili tu ustaz tak minta zakat pula. Yang tanam jagung tu, pergilah minta zakat kat dia. Orang tanam jagung lebih kaya daripada orang tanam padi. Saya tanam padi dapat 12 buntil, ustaz sibuk nak minta ke saya. Masa peringkat mula-mula dulu tuan-tuan, zakat negeri Selangor ni bukan mudah tu. Sekarang ni kutipan berjuta-juta sekarang ni. Masa peringkat permulaan kami berjuang dulu, nak dapat gaya ini tuan-tuan. Ya. Saya teringat masa tu kita buat pemotongan, potong zakat melalui potong gaji. Kita hantar kepada jabatan-jabatan lah. Antara yang kita hantar tu, hantar kepada polis laut. Hantar kepada polis laut dekat Belabang Kelang tu, hantar borang kat dia, suruh isi berapa gaji dia. Betul, kemudian beritahu perbelanjaan kasar, perbelanjaan bersih, berapa zakat dia nak bayar. Pulangkan dalam masa sebulan. Kalau tak pulang, kita akan potong zakat dia ikut kiraan pendapatan kasar. Jadi mereka ni duduk laut agaknya polis ni. Itu tak pulang, kita potong terus zakat terus. Dia dapat slip gaji, tengok-tengok gaji dah kena potong zakat. Bila pula aku nak suruh zakat kena potong? Polis mengamuk tuan-tuan. Datang di Jais ni, pengarah Jais call saya, ustaz ni kerja kau pergi berdepan dengan polis laut, bukan polis trafik tu, polis laut. Kau pergi. Kalau kita bila dengar polis ni, saya dididik daripada kecil takut polis. Memang bila sebut polis takut. Sebab tu masa menangis dalam kereta, mak kata polis, diam saya, tak berani.
Hari tu kena berdepan dengan polis laut. Ke Abang Kelang tu. Saya pergi bawa kita punya kain macam-macam lah, brosur semua pak. Saya pun ceramah. Amai ni tengok Allah, muka seorang-seorang garang-garang tuan-tuan itu. Misai dia ambil dengan ceramah, dia pegang misai dia. Dan duit dia kena potong. Tiba-tiba dapat slip gaji dah kena potong. Marah kawan tu. Saya kata sudahlah, macam mana nak jawab ni, ya. Hari itu tuan-tuan berlaku pertempuran yang sangat hebat antara saya dengan polis laut. Tapi oleh kerana beduk telah berbunyi, kita dengar azan dulu. Lepas ni kita sambung. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وأنت برحمتك. Jadi berlakulah penerangan dalam majlis tersebut, dan alhamdulillah dalam penerangan itu ketua polis tu bangun. Dia kata, Ustaz, kalau beginilah zakat, kami baru faham. Ustaz kena bagi kami borang yang baru. Sebab apa? Jumlah zakat yang Ustaz tolak daripada gaji kami ni sebenarnya sikit sangat. Saya nak tambah lagi tolakannya. Alhamdulillah, ya? Ini polis-polis yang beriman. Sebab itu di negeri Selangor ni tuan-tuan, jabatan yang paling banyak mengeluarkan zakat ialah jabatan polis.
Ya, polis paling banyak keluarkan zakat di negeri Selangor. Alhamdulillah. Yang kedua, di padang-padang golf. Datuk-datuk tasi-tasi yang main golf tu, sambil mereka menebas, sambil mereka keluar zakat. Banyak dekat situ kita dapat zakat. Alhamdulillah. Orang-orang kaya tapi beriman pada Allah. Ni dalam ayat ni, orang kaya tapi dia tak ada ilmu agama. Sampai dia ambil kerja-kerja Tuhan. Sebab dia tengok dengan duit yang ada pada dia tu, dia boleh buat apa saja. Dia sangkakan dengan nyawa pun dia boleh beli dengan duit dia. Ya. Dan kalau dia mati nanti, Allah akan bagi dia syurga yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab di dunia aku dah dapat kemewahan, di akhirat juga Allah pasti bagi kemewahan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur, engkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Kata kawan dia, Mat, sebenarnya apa yang kau dapat ni semuanya daripada Allah. Semua yang kau dapat ni semua Allah yang buat, termasuklah diri engkau. Tahu tak engkau, asal engkau ni daripada mana? Asal engkau daripada air mani, daripada tanah. Tak mungkin pada akal manusia tanah dengan air mani boleh bertukar jadi manusia yang hebat macam kau. Tak mungkin. Tapi dengan rahmat Allah yang mencipta engkau daripada air mani, daripada tanah, kau jadi lelaki yang hebat. Allah, semuanya daripada Allah, bukan daripada engkau. Hatta diri engkau sendiri pun Allah yang buat. Oleh itu jangan engkau melawan Allah, jangan engkau tinggalkan Allah, jangan engkau sombong dengan kekayaan kau, sebab semua yang kau dapat ni daripada Allah. Kawan dia ingatkan dia, ya. Ini bagus. Dia dapat seorang kawan, yang mana kawan dia ni ada iman. Dia cuba bimbing teman dia yang dah sesat ini. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak sekutukan satu pun dengan Tuhanku. Dia kata, Mat, aku ni walaupun miskin, aku redha dengan kemiskinan aku. Sebab aku tahu miskinnya aku ni, ini Allah yang buat. Kayanya engkau, Allah yang buat juga. Kita sama-sama diuji oleh Allah. Engkau diuji dengan kekayaan, aku diuji dengan kemiskinan. Allah tak nak tengok kekayaan kita, Allah tak nak tengok kemiskinan kita. Yang Allah nak tengok bagaimana kita menangani kemiskinan dan juga kekayaan. Kita sedang diuji oleh Allah. Bila kita masuk ke Dewan Peperiksaan, semua orang dapat kertas ujian. Pensyarah dia tak nak tengok kertas ujian tu, dia nak tengok kertas jawapan. Semua akan dapat ujian. Si kaya pun diuji, si miskin pun diuji. Allah nak tengok jawapannya. Engkau diuji dengan kekayaan, bagaimana engkau mengurus kekayaan kau. Adakah engkau semakin kaya semakin dekat dengan masjid? Adakah engkau semakin kaya semakin tunduk pada Allah, atau engkau lari daripada Allah? Begitu juga aku ni orang miskin. Aku diuji Allah dengan kemiskinan. Apakah dengan ujian kemiskinan ni aku tetap pergi masjid? Apakah dengan ujian kemiskinan ni aku tetap bersyukur pada Allah? Allah nak tengok semua tu. Miskin dan kaya ni sama saja, dua-dua ujian daripada Allah. Yang Allah nak tengok ialah jawapan daripada miskin dan kaya. Ini nasihat kawan dia. Sebab tu kawan ini walaupun miskin, dia tenang aja. Rupanya dia ada agama dalam diri dia. Rupanya dia ada tauhid dalam diri dia. Ini pentingnya tuan-tuan, apabila kita ada tauhid dalam diri kita. Ni orang ni tuan-tuan, dia diuji dengan apa? Diuji dengan kekayaan. Ada orang diuji dengan ilmu. Itu. Dia diuji dengan ilmu. Alhamdulillah, sampai PhD dia belajar. Belajar pula ilmu agama pula tu. Oh, keluar daripada fakulti syariah, PhD dalam bidang fiqh dan usul. Hebatlah. Baguslah tu. Tetapi kena ingat, ilmu agama yang Allah beri itu satu ujian.
Satu ujian, bukan satu benda yang nak dibanggakan. Allah nak tengok ilmu agama yang dia beri sejauh mana dia boleh dekat kepada aku. Ada orang semakin berisi dia dengan ilmu agama, semakin tunduk dia kepada Allah. Tapi ada orang dia tak tahan dengan ujian ilmu ni. Dengan adanya ilmu agama tu, wah, dia jadi semakin sombong. Dia jadi semakin sombong. Hanya cakap dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Ya. Dengan adanya ilmu agama tu dia rasa dia segala-galanya. Ya. Para ulama ni tuan-tuan, ialah yang kita jumpalah guru-guru kita, kebanyakannya berilmu tetapi tak pernah berlagak sebagai orang berilmu. Saya pernah sekali tuan-tuan duduk sebelah tok guru. Dia ni qadi di satu daerah di utara Syria. Memang orang alim lah, orang alim. Saya bila musim panas saya pergi belajar di rumah dia. Orang datang minta fatwa dekat dia. Tok guru, ni apa hukumnya? Dia kata, aku punya tok guru ada kat sana, selagi dia hidup aku takkan bagi fatwa. Kita tanya dia. Padahal tok guru dia kat sana tu PhD pun tak ada, cuma tok guru pondok aje. Dia ada PhD. Selagi orang tua tu ada, aku tak bagi fatwa. Kita tanya dia. Ya. Di bumi Iraq tuan-tuan, di Iraq, ulama-ulama di Iraq, sana ulama ramai. Tanya ulama ni, tak, sebelah rumah ni ada seorang lagi ulama, kau tanya dulu. Aku tak layak, dia lebih layak. Pergi ni kan tanya. Semua orang merendah diri, tak mau bagi fatwa. Tak berani tuan-tuan. Ya. Ini orang yang semakin berilmu semakin merendah diri. Semakin merendah diri. Ini kita nak cari. Sebab ilmu agama ni juga satu ujian daripada Allah. Dia bukan satu benda yang boleh dibangga-banggakan sehingga kita rasa kita saja yang betul, orang lain tak betul semua. Ya. Sikit lagi. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkatalah engkau masya Allah, semuanya ialah barang yang dikenaki oleh Allah. Dan kau kata lagi la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Dia kata, teman, aku ni memang orang miskin. Kalau engkau pandang aku miskin, tak apa-apa, aku tak kecil hati. Cuma mulut kau tu kena jaga. Apa dia? Dengan kekayaan kau ni, bila kau bawa aku masuk dalam kebun ni, sepatutnya bila sampai saja dekat dalam kebun ni, kau kena ucap apa? Kau kena ucapkan masya Allah, segala-gala yang aku dapat ni semua dengan kehendak Allah. Begitu. Dan kau kena ucap juga la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Kembalikan semula kekayaan ni kepada Allah, jangan kata pada diri kau. Itu yang Nabi SAW dalam hadis dia, satu hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi kata apa? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Nak tak, Nabi kata, aku tunjukkan engkau satu gedung daripada gedung-gedung surga. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi pesan, man ra'a syai'an, siapa-siapa yang lihat sesuatu, fa'ajabahu, tiba-tiba dia rasa kagum dengan benda tu, faqal, maka hendaklah dia berkata masya Allah la quwwata illa billah. Kita kena ucapkan tu, dua ucapan tu. Ya. Kita dapat tengok masya Allah, kita balik kampung tengok durian kita menjadi semuanya. Ucapan daripada mulut kita masya Allah la quwwata illa billah. Apa yang berlaku ni semua dengan kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Bukan daripada kepandaian aku, bukan daripada kecerdikan aku, semua daripada Allah. Aku tak ada apa-apa, pulangkan kepada Allah. Nabi kata siapa yang boleh sebut begitu, lam tadurruhul ain, nescaya dia tidak akan mendapat mudarat dengan kecelakaan.
Maknanya Nabi ajar kita jangan cepat rasa kagum dengan diri sendiri, jangan cepat rasa kagum dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Pulangkan semula benda itu kepada Allah. Ini nasihat kawan dia. Sebab itu ayat ni kita baca setiap kali hari Jumaat, kita baca ayat suratul Kahfi ni. Ya, dalam suratul Kahfi tuan-tuan ada banyak cerita-cerita nasihat-nasihat untuk kita supaya kita dapat jadi mukmin yang baik. Ya, dan akhirnya panjang lagi ni. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan ia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit, sehinggalah menjadi kebunmu itu tanah yang licin dan tandus. Kata kawan dia ni, Mat, bagi ni ingat, aku harap satu hari nanti dengan kesabaran aku, Allah Ta'ala akan kurniakan nikmat pada aku. Dan kau ni dengan mulut kau yang celupa ni sebut benda-benda syirik, ya, seolah-olah kekayaan ni datang daripada diri kau. Aku yakin satu hari nanti ladang kau ni akan licin lupus, satu benda pun tak dapat. Ingat pesan aku. Dan kalau kita baca tuan-tuan ayat-ayat suratul Kahfi ni, beberapa ayat ke depan, memang betul tuan-tuan, satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah hancurkan kebun-kebun dia, telah terbalikkan semula pokok-pokok dia, dan dia datang ke situ, dia hanya tengok tanah yang tandus, tak ada apa-apa lagi. Jadi maknanya dalam ayat yang kita bincang pada malam ini, ya, Allah Ta'ala menyedarkan kepada kita bagaimana sesuatu nikmat itu hendaklah disyukuri. Satu, tengok si miskin tadi, walaupun dia miskin, walaupun dia susah, tetapi dia sedar bahawa miskin itu ialah ujian daripada Allah. Dia mesti pandai mengendalikan kemiskinan dia. Jangan sampai dengan miskin itu dia melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah. Jangan sampai dengan kemiskinan itu dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Si kaya tadi kita dapat lihat dia diuji dengan kekayaan, tetapi dia gagal menguruskan kekayaan dia. Akhirnya dengan kekayaan itu dia melakukan kesilapan demi kesilapan, dan kesilapan terbesar yang dia lakukan ialah dia mula mengambil kerja-kerja Allah. Ya, seperti dia kata apa, ladang ini tak akan musnah, aku akan dapat hasilnya sampai bila-bila. Ya, dia ambil kerja Tuhan. Sebab Tuhan Allah itu dah tak ada lah dalam diri dia. Jadi ini kisah ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam suratul Kahfi supaya nak memberi semangat kepada kita untuk memupuk keimanan yang teguh dalam hati kita. Sama ada kita ni kaya, sama ada kita ni miskin, sama ada kita ni sederhana, yang terbaik, yang terpenting ialah memupuk iman dalam hati kita. Dengan iman itulah kita akan dapat mengatasi segala ujian daripada Allah, sama ada ujian kemiskinan ataupun ujian kekayaan. Ya. Jadi jam sudah pun pukul 9, saya rasa cukup sekadar itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil daripada kuliah pada malam ini. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana Kau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mentarimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.